Baiklah, kita terus saja ke perlawanan kedua antara Batu Pahat dan Pasir Gudang. Batu Pahat dengan jersey warna hijau. Oi, steady baju diorang, siap ada tajaan daripada 7-Eleven. Dengan Pasir Gudang menyerang daripada kiri ke kanan dengan jersey warna merah dan juga hitam. Dan terus saja diberikan penalti ataupun kembali. Perlu diambil di tempat sepatutnya, tempat advantage diberikan oleh saudara Abdul Bar sebentar tadi. Satu hentakan baik daripada forward Batu Pahat. Dan itu dia try yang pertama untuk Batu Pahat. 5 mata yang pertama. Besar pemain forward ini. Try pertama mereka dijaringkan oleh pemain jersey 8 Khairil Al-Ashik bin Umar Al-Khalifah. Batu Pahat di bawah kendalian Cikgu Asrul Baharum dengan membantu mereka Ahmad Taufik, Hamka dan juga Muhammad Daud. Menampilkan Khairil Ashik, Daniel Haikal, Amirul Mukminin, Azizi Hakim Ali, Denny Hushairi Irwan, Magad Adika, Nur Haimizan, Danish Aiman Jaiz Sarmi, Sirajuddin Johari, Amiruddin Syahar, Iman Irwan, Akmal Arif Hamizan, Haikal Hakimi, Muhammad Haikal Ramli dan juga Muhammad Irfan Hakimi Suhaimi. Conversion sebentar tadi tidak berjaya, 5-0. Pasir Gudang belum lagi megang bola. Pasir Gudang menampilkan Anas Nazim, Rasul Hariri, Ikmal Baharudin, Raizul Hakimi Saiful Suhaimi, Iman Saiful, Rifki Iskandar, Irfan Hakim, Wan Muhammad Muhaimin, Lukmanul Hakim Ramli, Ahmad Hadif Dahri, Firdaus Hamzi, Fahrul Hakimi Buhari, Syahrul Badri Syahril, Ahmad Fauzan Laloh dan juga Muhammad Raizat Iskandar Roslan. Teruskan lagi menguasaan pasukan Batu Pahat. Satu lagi kesalahan dikesan oleh Abdul Bar. Kembali semula kepada advantage. Dan sekali lagi datang lagi Khairil Al-Ashik yang melakukan try pertama mereka. Belum lagi Pasir Gudang memegang bola pada kali ini. Kelebihan fizikal nampak milik pasukan Batu Pahat. Kali ini terus saja dipegang. Kali ini terus saja kembali semula. Abdul Bar dengan assistant referee saudara Fazli memanggil salah seorang pemain ataupun bagi salah seorang pemain Pasir Gudang sebenarnya. Mungkin ada sedikit kesilapan ataupun kesalahan ketika off the ball incident. Masa kembali bermula. Dibenarkan bola dicuri oleh Pasir Gudang. Kali pertama mereka akan melakukan, saya kira, kelebihan di bahagian backline pasukan Pasir Gudang ini. Tapi kali ini memilih untuk menendang bola tersebut keluar. Saya tak tahu itu satu keputusan yang baik atau tidak. Dan kali ini lembus di tengah-tengah. Satu lagi offload baik. Menghampiri, belum try. Dan akhirnya try. Yang kedua pilih pasukan Majlis Sukan Sekolah Daerah Batu Pahat untuk mata yang ke-10 mereka.
masuk. 2 mata tambahan untuk pasukan Batu Pahat. Ini satu kick tinggi, sedikit saja pendek daripada 10 meter lines. Tidak berjaya kali ini sepakan. Sekudang serangan pertama mereka, saya kira. Mereka Sekudang ini nampaknya masih lagi agak muda, mungkin baru berusia 16 tahun. Seperti yang saya tahu, saudara adik Iman ni baru berusia 15 tahun dan ini dia memegang bola untuk di Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail. Lagi kali ini Iman sudah pun dipersalahkan, saya kira mungkin kerana sedikit terangkat tackle tersebut. Masa dihentikan. Dan saya kira akan ada satu layangan kad kuning bakal diberikan oleh Abdul Bah atas tackle tersebut. Peluang untuk Pasir Gudang kembali bangkit dalam perlawanan hari ini. 12-0 mereka di belakang atau 10-0 mereka di belakang. Dan sekali lagi mencari line up. Kali ini terus sekali lagi
Peluang untuk pelari-pelari laju pasukan Pasir Gudang melakukan larian dengan Iman. Kita tahu kemampuan pemain muda tersekat di situ. Semakin hampir mereka, semakin yakin mereka. Perlu cepat, perlu lebih laju mengeluarkan bola. Satu hands yang baik. Tapi hilang pula bola mereka. Sayang sekali. Baik gerakan Pasir Gudang sebenarnya tadi. Pertahanan baik daripada Batu Pahat. Dan mereka Batu Pahat pastinya akan menggunakan kelebihan mereka di bahagian forward. Dengan pemain-pemain yang nyata mempunyai kelebihan fizikal. Dan kembali mereka kepada first knock on ketika itu. Dan tamat separuh masa pertama. Ada bibit-bibit bunga-bunga daripada Pasir Gudang untuk melakukan sesuatu. 12-0 Batu Pahat di hadapan. Perhatian kepada pengurus pasukan bagi meresmikan appointment dengan hantar orang M03 ke kemah turis sekarang dan kepada pasukan bagi properti dan mulai harap dapat bersedia di tanah stadium untuk taklimat daripada penanda seterusnya sebelum melawan dan selepasnya. Sama-sama itu kita ucapkan setinggi penghargaan kepada dan juga terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Fadil bin Ishaq, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Tinggi dengan MSSD Kota Tinggi sebagai tuan rumah, JK Pengelola Kejohanan MSS Johor, Sekolah Sukan Tugu Kota Ismail yang juga merupakan tuan rumah untuk kejohanan MSS Johor bawah 12 tahun, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ataupun Kejora. Ini stadium Kejora, ini stadium mereka. Dan juga Majlis Pembandaran Pengerang, terutamanya Kesatuan Rugby Johor, Balai Polis Bandar Penawar, Klinik Kesihatan Bandar Penawar, dan juga penaja sahabat kita itu Ari Sport Tapping, dan juga Kopak Asia Sublimation Specialist yang memastikan berlangsungnya kejohanan rugby pada MSS Johor pada tahun ini. Kelancaran dan nampak meriah sebenarnya setup yang ditunjukkan di sini. Ada beach flag, ada tunnel dengan apa ni, orang cakap siap ada pintu gerbang nak masuk. So baik. Dan sepak mula separuh masa kedua untuk pasukan Batu Pahat. Dan kali ini satu lagi larian laju
Mula mereka menggerakkan pemain-pemain di bahagian backline. Sedar kelebihan mereka ada di situ, kekuatan mereka ada di situ untuk melakukan sesuatu. Tadi ada yang cuba-cuba nak jadi komentator, katanya tak pegang mic macam senang boleh buat. Dah bagi mic, itu je penalti diberikan je dia sebut. Lain-lain tu dia terus senyap, tak tahu nak cakap apa katanya. Masa dia hentikan untuk seketika ada sedikit injury sebentar tadi, pada salah seorang pemain Batu Pahat. Dan kali ini scrum untuk pasukan Pasir Gudang. Dia cakap itu yang dia nak cakap, tapi tak terkeluar daripada mulutnya. Masalah kak. Untuk saudara pertanyaan-pertanyaan saudara Mazwan Jamaluddin, pemain-pemain macam SSTMI, itu sekolah sukan Tukar Kota Ismail dan juga sekolah sukan negeri Tun Hussein Or, Tor, diorang tak main. Diorang balik kepada daerah masing-masing. So Tor tak main untuk Keluang, bukan semua pemain Tor adalah daripada Keluang. So mereka akan kembali semula kepada daerah masing-masing, seperti mana itu adalah perjanjian yang dibuat oleh mereka lah. So adil lah. Dekat Pasir Gudang ni ada 8 orang pemain Tor kalau tak silap saya. Mungkin batch-batch yang lebih baru lah. Ada 2 orang main sistem I. Itu ikut maklumat yang saya dapat daripada perkongsian-perkongsian sahabat daripada Facebook mereka masing-masing. Dan itu adalah salah try yang pertama untuk pasukan Pasir Gudang. Gerakan baik, 3-4 pace di dalam sebelum mereka melakukan try pembukaan di
bahagian backline tersebut. 5 mata pertama untuk Pasir Gudang. Untuk Afiq, ini adalah batu pahat menentang Pasir Gudang. Conversion tidak berjaya, tidak sampai. Masih lagi mampu mereka untuk melakukan sesuatu. Masih lagi berada dalam within the reach lah, Muhammad Saleh katakan. Masih lagi berkemampuan untuk mereka kembali semula ke dalam perlawanan ini. Lima 12. Assalamualaikum Wak Birin. Tak nampak muka Wak ni. Sibuk jadi ketua kampung ke? Pastinya Wak, kita tunggu-tunggu kehadiran di kota tinggi ini. Itu saja sebab mula. Dan saya kira itu adalah usaha yang baik sebenarnya, tetapi sudah pun knock on. Gerakan tersebut terkena tangan pemain yang mengejar bola itu. Skram untuk pasukan berpahat. Sepertama permulaan milik penuh mereka sebelum Pasir Gudang nampak bangkit kembali ke dalam perlawanan, dan kini agak lebih seimbang antara kedua-dua pasukan. Skram baik daripada skram kedua-dua pasukan, dan terus saja keluar. Knock on pula, bola terus, tetapi bagaimana offside pula. Lebih awal mereka bergerak menutup kawasan itu terlalu awal. Sayang sekali sebenarnya. Itu satu peluang baik untuk Pasir Gudang melakukan sesuatu, dan kali ini hentakan. Dan batu pahat tidak menjadi. Bola knockback kata mengadil. Sekali lagi tackle demi tackle. Perlu untuk cuba melakukan sesuatu secepat mungkin. Bola masih lagi betul, tidak forward bola tersebut. Satu lagi kesilapan, dan akhirnya bola kembali kepada penguasaan Pasir Gudang. Knock on, tidak settle down mereka di separuh masa yang kedua. Suatu ketika berada 12 mata di hadapan, dan ketika ini diberikan tekanan pasukan. Saya kira akan dihentikan masa untuk seketika. Betul lah, seorang lagi pemain batu pahat mengalami sedikit kecederaan. Masa kembali dimulakan oleh Abdul Bar. Skram untuk pasukan Pasir Gudang. Bola keluar. Baik kali ini. Bola ke belakang kata Abdul Bar. Terus saja kepada Iman. Laju. Dan masih lagi dalam permainan. Kekal penguasaan Pasir Gudang. Perlu set up cepat. Saya kira akan ada satu crash. Satu lagi crash baik daripada pemain forward ini. Nampak sudah sedikit penat barisan forward pasukan batu pahat. Peluang masuk ke dalam. Agak kesorangan. Baik, second man cepat sampai. Dan akhirnya berikan penalti. Tidak melepaskan bola. Main tackle sebentar tadi.
Satu lagi kesilapan terus saja. Terpaksa kembali lagi ke belakang kerana cubaan untuk melengahkan masa. Cubaan untuk melengahkan penalti untuk diambil oleh pasukan Batu Pahat itu. Toy dah keluar pula kali ini. Cuba untuk mencari line up pasukan Batu Pahat. Kembali masuk si gudang. Dan teruskan. Advantage sudah pun diberikan kepada Batu Pahat. Dan saya kira akan ada satu layangan kad kuning. Kerana tidak sempat untuk back 10. Sedikit lambat untuk panas nampaknya Pasir Gudang. Kali ini crash forward pasukan Batu Pahat tidak bergerak ke mana. Sudah pun dijaga, sudah pun dijangka pergerakan tersebut. Dan akhirnya kali ini baik sekali aksi pemain berjersey nombor 8 untuk try, saya kira menutup terus peluang pasukan Pasir Gudang untuk kembali ke dalam perlawanan ini. Khairil Al-Ashik yang memulakan kutipan mata Batu Pahat dan dia juga yang bakal menutup try yang ketiga untuk pasukan Batu Pahat dan yang kedua secara peribadi untuk Khairil Al-Ashik. Motion masuk dan ditamatkan oleh Abdul Bar. Kemenangan berpihak kepada Majlis Sukan Sekolah Daerah Batu Pahat. Rehat seketika, kembali selepas ini.